soalan macam ni kita kena buat apa? Soalan 3B. So kita kena buat apa sebab awak kena cari okey lah, dapat soalan macam ni first kali kita kena susun ikut tertib daripada kecil ke besar. So awak kena susun dulu supaya senang kita nak cari julat antara kuartil. Jadi yang paling rendah adalah 32 lagi 35, 39, 40, 42, 44, 48. So, julat. Apa jawapan untuk julat? Okay, apa julat dia? Okay, kalau julat apa? 48 tolak 32. Okay, 48 tolak 32. So, awak dapat julat sama dengan 16. Okay, yang kedua, julat antara kuartil. So, julat antara kuartil, apa formula dia? Julat antara kuartil, apa formula dia? Kuartil ketiga, kuartil pertama. Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi daripada yang kita cari ni, okay, first kena cari apa? Kita kena cari median. Jadi median berapa? Apa median kat sini? 40. Yes, 40 median. Okey, ataupun kuartil kedua. So lepas awak dah tahu 40 median, kita boleh cari kuartil ketiga. So kuartil ketiga berapa? Dia seimbang kan kat sini. So kuartil ketiga mana? Kena tambah tak? 44, Terus dapat 44 dengan 42. Okay. 44 adalah kuartil ketiga. Okay, so kita tengok belah sini seimbang dah. Okay, belah sini ada 3. Belah sini pun ada 3. So kita tak payah tambah. Kita terus dapat nombor yang kuartil ketiga dan nombor kuartil ketiga. Okay. 35 adalah kuartil pertama. So tolak dengan 35. Kita tak payah tambah sebab belah kiri dan belah kanan kita terus dapat nombor dia. So kita dapat sebab median dia ni, median dia 40. Jadi belah kiri dan belah kanan nilai dia sama. So 44 adalah kuartil ketiga, 35 adalah kuartil pertama. So kita dapat jawapan dia sama dengan 9. Okay? Boleh faham? Faham. Okay, so seterusnya cari min. Okay, ketiga cari min. So apa formula min? Jumlah X bahagi dengan N. So jumlah X sama dengan, jadi kita tambah je lah. 32 campur 35 campur 39 campur 40, betul jumlah X. Okay, so min adalah betul jumlah X per N. So kita campur semua nombor tu, 32, 35, 39 campur 40, campur 42, campur 44, campur 48. Okey, N dia berapa? Bahagi berapa? N dia berapa? 7. Yes, N dia 7. Okey, so 32 campur 35. Okey, dapat berapa? So kita dapat sama dengan 280 bahagi 7. Last kali kita dapat min sama dengan 40.
Okay, kenapa kita kena cari min? Supaya kita boleh cari soalan yang seterusnya kita boleh cari variance. Okay, so variance sama dengan kuasa 2 per n tolak min kuasa 2. Betul ke? Formula. Okay, so formula dia. Okay. Kuasa 2 semuanya. So awak akan dapat apa? 32 kuasa 2 campur 35 kuasa 2 campur 39 kuasa 2 campur 40 kuasa 2, 42 kuasa 2 campur 44 kuasa 2 campur 48 kuasa 2. N dia berapa? N dia tadi tak berubah, sama dengan 7. So tolak dengan min dia tadi kita dapat berapa? Min kita dapat 40. So jangan lupa kuasakan 2. So awak akan dapat macam ni. Okay, jadi tekan saja kalkulator. 32 kuasa 2. So dapat berapa jawapan atas? Okay, dapat berapa? Tekan kalkulator. So kita dapat 11,374. Bahagi dengan 7 tolak dengan 40 kuasa 2. So awak dapat sini 1,600. Jadi jawab, buat satu-satu. So kita dapat variance awak sama dengan 24.86. Okay, lepas awak dah dapat variance, so senang boleh pilihan awak. Nak dapat simpan? Kena cari tak guna formula? Ke terus saja punca kuasa 2? Macam mana seperti yang piawai? So, terus saja punca kuasa 2 kan variance yang awak dah dapat. So, punca kuasa 2 kan 24.86. So, kita dapat 4.99. So, sisian piawai sama dengan 4.99. Okay, kita boleh guna variance, awak boleh cari guna mana-mana formula. Tapi yang cikgu nampak senang formula ni lah. Okay, formula yang ini senang nak cari. Kalau satu tu awak kena tolak. Lepas tu kuasakan 2. Jadi formula yang ini senang awak nak cari. Okay, boleh? Jelas. Boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Okay, so yang ini kalau awak dapat dalam data macam ni. So kita tengok pula macam mana nak cari 5 benda ni kalau dia buat dalam jadual kekerapan. Okay, yang pertama sekali. Okay, kalau dia buat dalam bentuk jadual kekerapan yang ini. Okay, contohnya soalan nombor, contoh 4, muka surat 219. Surat 12. Dia bagi first kali kita nak cari apa? So sama juga macam yang tadi, first kali kita nak cari julat. Okay, so first kali kita nak cari julat. So awak dah tahu julat adalah cerapan terbesar. Okay, yang tolak dengan yang terkecil apa? Kita tengok cerapan terbesar adalah 8. Tolak dengan 2. So kita dapat 8 tolak 2, kita dapat 6. Okay, nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Okay, kita tengok bahagian atas. Okay, skor adalah X. Okay, bawah ni adalah X. Okay, bawah adalah F ataupun kita cakap dia sebagai kekerapan. Okay, awak kena kenal pasti X dengan F untuk memudahkan cari variance nanti. So X adalah skor, F adalah kekerapan. So nak cari julat kita tengok pada X. So nilai yang terbesar tolak dengan nilai yang terkecil. Jadi awak dapat
dapat 6. Okay. So yang pertama julat yang awak cari julat antara kuartil. So awak nak cari julat antara kuartil. Okay, sama juga formula dia. Julat antara kuartil macam mana nak cari? Kuartil ke berapa tolak kuartil ke berapa? Julat antara kuartil? Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Yes, pandai. So kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, betul. Formula dia betul. Okey, so sekarang awak dia bagi bentuk kotak macam ni. Okey, dia bagi bentuk kotak macam ni. Jadi kenal pasti dulu X dan F. Okey, jadi core adalah X, bilangan murid adalah F. Okey, untuk yang ini awak kena tambah satu lagi kotak. Okey, jadi senang kita buat dalam bentuk menegak lah. Okey, senang kita pindahkan dalam bentuk menegak. Okey. So ini adalah skor, ini adalah bilangan murid. Okey, ataupun skor awak tulis X, bilangan murid awak tulis F. Okay. F itu bermaksud kekerapan. Okey. So kita pindahkan bentuk menegak. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Okey, so lepas awak dah pindahkan semua dekat sini. 5, 6, 8, 12, 7, 3. Okey, sebab dia senang kalau kita buat menegak. Okey, satu lagi kuat iaitu kita panggil dia sebagai kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan ejaan. Okey, satu K. So tambah satu lagi kotak iaitu kekerapan longgokan. Okey, macam mana nak cari kekerapan longgokan? Awak dia mula dengan nombor apa kat sini? So dia mula dengan 3. Jadi buat anak panah tarik. So tulis dekat sini 3. Kalau dia mula dengan 2, so tarik 2. Okay. So kenapa cikgu buat anak panah? Supaya senang awak kena ingat. Cikgu cakap je zigzag, awak dah terus ingat. Zigzag cari kekerapan longgokan. Okay, apa maksud zigzag? So nombor yang pertama tarik pergi ke kekerapan longgokan punya ni. So 3. Okay, lepas tu buat apa? Tarik ke bawah pergi ke 5. Okey, daripada 3 tarik pergi ke 5. Okey, apa maksud ni? Ini kita kena buat apa? Kita kena buat tambah. So 3 campur 5, jawapan dia buat mana? Buat bawah ni. So 3 campur 5, 8. Okey, lepas tu ulang balik. 8 pergi mana? 8 pergi ke 6. So apa yang kita kena buat? Tambah. So 8 campur 6, kita dapat jawapan letak sebelah. Okey, faham? Zigzag. So 14 pergi ke 8. Kita tolak ke dah ke bahagi? Anak panah pergi ke 8, kita kena buat apa? Kita kena tambah. Okey, 14 campur 8. So jawapan dia letak mana? Letak dekat kotak sebelah, dapat 22. Okey, lepas tu pergi 22, pergi kat 12, kita kena buat apa? Tambah. So 22 campur 12, jawapan dia kita letak kat sebelah, kita dapat 34. 34 campur 7, jawapan dia kita dapat 41. 41 campur 3, kita akan dapat 44. So cara nak cari kekerapan longgokan zigzag. Maksud dia tambah. Okey, nombor yang pertama tarik sahaja. Lepas tu tambah dengan nombor yang dekat bawah. Jawapan letak dekat situ. So ini longgokan. Okey. Boleh tak? Faham kekerapan longgokan? Faham. Okey. So seterusnya, apa maksud C1, C3 ni? Okey, C1 ni maksudnya cerapan. Okey, maksudnya cerapan. Okey, jadi start dengan C1 lah. Cerapan yang pertama. Okey, cerapan yang ketiga. So kita tengok nombor kat sini saja. So C1 sini sampai C3. Okey, so lepas C3 mestilah C4 kan? So nak sampai berapa? Ikut. Sampai C8.
Okay, lepas C8, C9 sampai berapa? C14. Okay, lepas C14 adalah C15. So sampai orang yang ke berapa? Orang yang ke 20 dengan 23. Orang ke 34. So lepas 34 C35. So C35 sampai C berapa? 41. Yes, sampai C41. Ikut je ni. Lepas C41 kita mula dengan C42 sampai C44. Okay, sini jelas. Okay, lepas awak dah buat yang ini, barulah kita boleh jawab soalan yang dia nak. So soalan dekat sini dia nak cari julat antara kuartil. So awak kena tahu kuartil ketiga dan kuartil pertama. Okay, so kita tahu kuartil ketiga dan kuartil pertama. Okay, sekejap. Okay, macam mana nak cari kuartil ketiga? Okay, so awak kena ingat Q3 ni maksudnya kuartil ketiga. Okay, kuartil ketiga formula dia adalah 3/4. Okay, saya buat ikut turutan lah. Okay, kita mula kuartil pertama. So kuartil pertama ataupun Q1, okay, formula dia adalah 1/4. Okay, kuartil kedua ataupun median, okay, ataupun Q2, okay, dah benda yang sama. Formula dia adalah 1/2. Kuartil ke Q3, formula dia adalah 3/4. Okay, awak ingat ni dulu. So kuartil pertama 1/4, kuartil kedua 1/2, kuartil ketiga adalah 3/4. Okay, dia akan kena darab. Okay, dia akan darab. Formula dia 1/4 darab. Okay, darab dengan apa? Awak tengok kekerapan tonggokan nombor yang terakhir. So, kekerapan terakhir sekali, apa nilai dia? So, kita darab dengan berapa? Kita akan darab dengan 44. So saya ulang balik, 1/4 akan darab dengan nilai kekerapan longgokan yang terakhir sekali. So nilai kekerapan longgokan yang terakhir sekali kat sini adalah 44. So 1/4 darab dengan 44, awak akan dapat 11. Okay, jadi yang ini bukan jawapan dia. So 11 tahu awak nak tengok apa? 11 awak tengok dekat kawasan yang ini. Okay, satu berada pada yang mana? C berapa? 11. 11 ni maksud dia C11. Okay, cerapan yang ke-11. So, cerapan yang ke-11 berada dekat mana? Antara nombor apa dengan nombor apa? 4. Antara nombor 4. C11. So, ada dekat mana? C1, C3 ke? C4, C8 ke? C9, C14 ke? Berapa? Dekat mana? C11. So C11 dudukkan dia dalam C94. Sini C berada dalam kotak C9 hingga C14. Lepas tu kita rujuk apa? Kita rujuk pada skor. So skor dia adalah 4. Okay, jadi kuartil pertama nilai dia adalah sama dengan 4. Okay, jelas tak yang ni? Faham tak? Faham. Okay, kita tengok kuartil kedua. Kita nak cari kuartil dekat mana? So, 1/2 kena darab dengan berapa? Sama, 44. Darab dengan nilai kekerapan longgokan yang terakhir. So 1/2 darab dengan 44, kita dapat berapa? 22. So 22 berada dekat kotak mana? 22 berada dekat kotak mana?
Q2. So C22 berada kat kotak mana? C22 berada antara C5 dan C22. Jadi apa nilai dia? Nilai dia adalah sama dengan 5. So kuartil kedua nilai dia sama dengan 5. Okey, 3/4 darab dengan 44. So awak akan dapat 33. So sama C33. Jadi C33 ada dekat kotak mana? C33 berada pada C23 dan C24. Dia ada dekat sini. C33. Jadi kita tengok nombor 6. So Q3 sama dengan 6. Jadi julat antara kuartil. So julat antara kuartil. Apa dia jawapan dia? Sama dengan 16. Cikgu, suara cikgu tak ada. Kelas? Dengar tak? Ya cikgu. Dengar, dengar. Ah. Okey. Jadi boleh faham tak cara nak cari julat antara kuartil? Boleh cikgu. Okey. Tengok nombor cari julat antara kuartil. Okey, apa yang awak perlu buat? Kena tambah kotak apa? Kalau dia suruh buat julat antara kuartil. Okey, soalan nombor 2A. Okey, so nak cari julat antara kuartil. So kita kena tambah kotak apa? Kekerapan longgokan. Yes, kekerapan longgokan. Okey, so kita senang buat dia ke bawah lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sini 5, 10, 7, 6, 3, 1. Okey. So macam mana nak cari kekerapan longgokan? Kita cakap apa? Terus ingat zigzag. Okey, terus ingat zigzag. Okey, apa maksud zigzag? Kita kena mula dengan nombor apa kalau kekerapan longgokan? Okay, bulatkan nombor pertama, terus tarik, letak dekat sebelah. So, nombor 5. Lepas tu, buat anak panah pergi ke mana? 10. Okay, kena buat apa ni? Tambah. Tambah. So, kita dapat jawapan dia letak sebelah sama dengan 15. Lepas tu, dapat berapa ni? 15 campur 7. So, kita dapat 22. 22. Lepas tu, dapat berapa ni? 28. Okay, lepas tu, 31. okay, last dapat 32. okay, 32. Jadi, lepas tu kita nak cari apa? Kita nak cari kuartil ketiga. Okay, formula kuartil ketiga 1/4 ke 1/2 ke 3/4? 3/4. 1/2. Yes, 3/4. Okay, nak darab berapa?
32. Yes, darab dengan nilai kegerapan longgokan yang terakhir sekali. So kita darab dengan 32. So dapat berapa? RM24 je. Okay, 24. 24 ni ke yang kita nak tolak? Tak. So cari 24 berada dekat mana? Okay, kalau awak tak nampak 24 tu nak berada kat mana? Kat sebelah ni kita buat apa? Sebelah ni kita buatlah C1 sampai C berapa ni? C5. Okay, lepas tu C. C6 sampai C15. Okay, lepas tu C16. 15 ya. 16 sampai C. 22. Okay, lepas tu C. 23 sampai 28. Okay, C 23 sampai C 28. Lepas tu C. 29 sampai 31. Okay, last kali C. 32. Sampai 32 lah. Okay, so dekat mana C 24? So C24. Okay, so C24 dekat kawasan C23 sampai C28. So C24 berada kat sini. C23, so sini C24. Jadi kotak dia adalah kotak yang ke-7. So dapat Q3 dengan 7. Okay, so sekarang cari Q1. So apa formula Q1? 1/4 kalikan Okay, 32. yes, so kita dapat berapa? Lapan. Okay, so C8 berada dekat mana? C6 hingga C15. Okay, so C6 hingga C15. So kat sini dan kotak C8. So jawapan dia sama dengan Q1 kita dapat 5. Okay, jadi barulah kita boleh cari julat antara kuartil apa tolak apa? 7 tolak 5. 7 tolak 5. So awak dapat 2. Barulah awak boleh dapat 7 tolak 5. So jawapan dia adalah 2. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Okay. So saya variance ke yang piai. Okay. Kotak yang kalau dalam bentuk kotak, okay, formula dia yang ini. Ini pun diberi. Okay. Dia bagi muka surat 222. Okay, yang ini kalau yang dalam kotak. Okay, formula dia. Okay, so apa yang kita perlu buat? Okay, awak kena kenal pasti. Okay, dia senang kalau kita buat dalam bentuk macam ni. Awak akan nampak fx apa. Okay. So, kotak yang ni. Okay, cakap first kali awak kena x, awak kena kenal f. Okay, so x adalah yang atas. Bilangan murid, bilangan ni adalah f. Kita panggil kekerapan. Okay, so lepas tu awak buat apa? Senang kita buat dalam bentuk menegak. So x, f. Okay. So kita buat dia dalam bentuk menegak. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi F dia 3, 5, 8, 2, 2. Okay. Kita tengok formula. Okay. First kali kita kena cari min. Jadi formula min adalah Fx. Jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Okey, apa maksud Fx? Maksud Fx adalah F darab X. Okey. So kita tahu F mana, kita tahu X apa. Jadi kita tambah satu kotak baru Fx. Okey, jadi apa maksud Fx? F darab X. Okey,
Jadi kosong darab 3 kita dapat kosong. 1 darab 5 kita dapat 5. 2 darab 8 kita dapat 16. 3 darab 2 kita dapat 6. 4 darab 2 kita dapat 8. So ini adalah fx. Okay. Kita bentuk kotak. Kan awak ni. Fx bahagi dengan jumlah f. Okay. Jadi jumlah. So terus cari jumlah fx ni berapa. So macam mana nak cari jumlah fx? Tambah saja daripada 0 campur 5. So awak dapatlah jumlah fx. Dapat berapa? So 0 campur 5 campur 16 campur 6 campur 8. So kita dapat 35. 35. Pasti tambah berapa? So hasil tambah F dapat 20. Awak dah boleh cari min. So min sama dengan jumlah Fx bahagi jumlah F. So Fx awak dah cari ni Fx. F darab X. So kita dapat Fx sama dengan 35 bahagi dengan 20. So akan dapat 2.75. Okey, jelas tak? Nak cari min macam mana? Kena tambah satu lagi kotak. Kotak apa? Kotak Fx. So apa maksud Fx? F darab X. So awak dapat min. Okey, boleh? Nak cari min. Faham? Faham. Okey, seterusnya kita nak cari apa? Lepas cari min, mesti disuruh cari variance. Okey, formula variance. Okey, kita ambil yang ini. Muka surat berapa ni? Okey, 222. So kita ambil yang ini sebab dia kita ambil yang nombor 2 ni. Okey? Sebab dia senang. So, formula dia adalah Fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah F. So awak dah dapat jumlah F bahagi dengan min kuasa 2. So min pun awak dah dapat. Okey, kalau awak tengok kat sini dia adalah Fx kuasa 2. Okey, kita kena tambah lagi kotak. Apa yang kita kena tambah? Kotak. Kita kena tambah kotak X kuasa 2. Ini maksud dia F darab X kuasa 2. Okey, yang ini maksud Fx kuasa 2 ni maksud dia F darab X kuasa 2. So kita kena tambah kotak apa? Kita kena tambah kotak X kuasa 2. Jadi tambah kat sini X kuasa 2. Okey, lepas tu awak tengok apa? Tengoklah dekat bahagian X. Okey, kita tengok dekat bahagian X, kita kuasakan 2. So 0 kuasa 2, 0. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2. Berapa? 2 kuasa 2? 4. 4. 3 kuasa 2? 9. 4 kuasa 2? 16. 16. Okey, so kita dah dapat X kuasa 2. Kita buat kotak Fx kuasa 2. So kita tambah satu lagi. Kita buat kotak Fx kuasa 2. Okey, so apa maksud Fx kuasa 2? F darab dengan X kuasa 2. So F darab dengan X kuasa 2. Ni, F dekat sini darab dengan X kuasa 2. So 3 darab 0, 0. 5 darab 1, 5. 8 darab 4. 32. 2 darab 9, 18. 2 darab 16. 2 darab 16 kita dapat 32. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Dia macam leceh sikit tapi yang ini awak akan nampak tersusun. Awak terus boleh masukkan dalam, awak tak akan salah kira lah kalau ni. Okay, so last kali kita cari apa? Kita cari jumlah Fx kuasa 2. Apa maksud simbol 3 ni? Maksud dia jumlah.
Okey, 3 terbalik ni maksudnya jumlah. So campur 5 campur 32 campur 18 campur 32 dapat berapa? So total dia dapat 87. Okey, so kita dah dapat dah 87 untuk yang atas. F kat bawah ni dah dapat, bahagi 20. So tadi min kita dapat berapa? Min kita dapat 1.75. So kita kena buat apa? 1.75 kuasa 2. So awak dapat min. So kita dapat berapa? Apa jawapan dia? 43.5 tolak dengan 3.06. So kita akan dapat 40.44. Okey. Boleh. Cikgu, kenapa 87/2 cikgu? Kenapa per 20? Okey, patut nak salah. Okey. So per 20. Jumlah dia 20 kan? Sorry. So 87 bagi 20 dapat 4.35 tolak dengan 1.75 kuasa 2 3.06. So kita akan dapat 1.29. So awak dah dapat variance. So sebenarnya susahnya cari variance saja sebabnya kita kena buat step banyak. Lepas tu nak cari sisihan piawai dah senang. Sebab apa? Kita punca kuasakan 2 sahaja. Okay, punca kuasakan 1.29. So awak dapatlah sisihan piawai sama dengan 1.14. Okay. Sebab apa? Yang dalam ni sama cara kat atas. So kita cari punca kuasa 2 dia saja. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Okay, cikgu ajar awak guna alternatif yang kedua. Sebab cikgu rasa lagi senang bila kita buat macam ni. Okay, bila awak buat dalam kotak ni, awak akan salah lah. Daripada awak buat macam ni, dia akan nampak macam kalau awak salah tekan dah terus salah. Okay, jadi kita buat kaedah kan dalam mudahan awak darab ke apa. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, jadi awak cuba jawab muka surat 223. Boleh. Okay, muka surat 223 soalan nombor 4 sahaja. Okay, cari variance dan sisihan piawai. Okay, kat sini cikgu nak tambah. Cari juga julat sama. Cari julat dan julat antara kuartil adalah benda yang sama. So awak kena cari 5 lah. Julat antara kuartil, min, variance dan sisihan piawai. Okay, so kerja rumah awak satu soalan saja, muka surat 223, soalan nombor 4. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, jadi so sampai sini saja kita akan